Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot menengah rendah pada hari ini di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Tajuknya rukhsah daripada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey. Jadi kita bersama dengan Syafiqah dan kita ada murid-murid yang berada di studio dan juga berada di rumah. Jadi hari ini kita akan tengok pula ya. Rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Taala. Di antara dalam bahagian rukhsah ini ada satu perkara yang kita panggil menyapu balutan ketika berwuduk. Mungkin kita boleh tengok dekat tangan Syafiqah tu yang nampak berbalut ya. Nampak macam inilah keadaannya. Kadang-kala bila orang dalam keadaan dia luka. Luka ni banyak jenis ya Syafiqah. Mungkin kadang-kadang luka dia kena paku, mungkin juga melecur, mungkin juga kena pisau dan sebagainya. Jadi mungkinlah ya kita tengok contoh-contoh seperti luka tersebut. Maka bila kita nak solat ataupun kita berwuduk, maka kita kenalah ya mengambil wuduk kan. Tapi keadaan sekarang ialah kita dalam keadaan berbalut tangan kita ni. Macam mana kita nak ambil wuduk ya? Okey, so mari kita tengok apa maksud menyapu balutan tersebut. Apa maksud menyapu balutan ni? Sapu yang macam mana? Okey, kita tengok. Maksud menyapu balutan ialah menyapu air ke atas pembalut luka. Ya? Pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Itu dia punya keyword dia ya. Iaitu menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Ya, itu dia punya keyword dia ya. Ya, untuk membolehkan ibadat seperti solat contohnya dilaksanakan. Bila kita ambil wuduk ni, kita nak solat, kita nak membaca Al-Quran, kita nak menunaikan tawaf yang mewajibkan kita mesti ada wuduk ya. Maka perbuatan ini bagi mengelakkan kemudaratan yang itu sebelum luka itu sembuh. Macam Syafiqah itulah bila tangan luka. Mungkin kalau siram dengan air macam wuduk macam biasa, mungkin nanti basah dan dia tak sembuh, lambat sembuh. Okey, so betul. Apakah hukum? Kita tengok dekat sini. Okey, murid-murid ya. Tengok betul-betul apakah hukumnya. Bolehkah buat sambil lewa ni ataupun tak apalah ikut suka hati akulah macam mana nak buat. Ya, dia ada hukumnya. Dalam Islam ni Islam dah terapkan ataupun tetapkan hukum ya. Hukum menyapu balutan hukumnya adalah wajib. Mungkin nak respon sikit daripada murid-murid. Siapa nak jawab apa hukum dia? Ya, apa hukum dia? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, nampaknya Nazran dengan semangatnya angkat tangan. Okey, apa hukumnya Nazran? Wajib. Ya, wajib. Wajib ketika mana? Wajib ketika berwuduk. Ya, wajib ketika berwuduk. Terima kasih Nazran ya. Atau mandi wajib sebagai ganti untuk membasuh atau menyapu anggota yang sakit. Gantikan maksudnya sepatutnya kita kena basuhkan tangan. Tapi sebab dah ada dengan balutan, maka kita kena ganti. Ya, kita kena ganti, sapu saja ya. Okey, itu dia punya cara dia. Okey. So, nampak sekarang faham ke tidak? Cuba angkat kad. Syafiqah faham tak ni? Saya faham. Dok cakap ni faham ke tidak? Anak murid faham tak ni? Wah, semuanya nampaknya lampu dah boleh jalan ya. Ustaz dah boleh jalan sebab semua je nampak warna hijau. Yeah. Wah, alangkah bahagianya hatiku bila anak-anak muridku termasuklah dengan hos kita hari ini faham ya. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Dalil menyapu balutan. Mestilah ada hukum, mesti ada bukti dan dalil daripada hadis ataupun Al-Quran. Hal ini, nak tahu kisah dia, hal ini berdasarkan ya daripada tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang luka di kepalanya dan dia bermimpi bersetubuh. Maksudnya tadi bukan setakat wuduk, untuk mandi wajib juga Syafiqah ya. Jadi sahabat Nabi ni dia mimpi bersetubuh, lalu dia mandi wajib. Okay. Dia dah luka dekat kepalanya, mungkin cedera yang sangat-sangat amat-amat dahsyat orang kata kan. Luka yang teruk-teruk, maka dia mandi wajib. Apa yang berlaku dekat dia? Perbuatan ini menyebabkan beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia. Dan apabila mendengar kejadian ini sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Okey, apa dia hadis dia? Mari kita lihat ya. Siapa nak tolong baca ni? Ini memang hebatlah yang boleh baca ni. Siapa nak baca hadis ni, anak-anak murid yang ada di luar sana ataupun anak murid yang ada di dalam studio dalam Google Meet ni. Siapa nak angkat tangan? Angkat tangan. Siapa nak baca? Nazran ke Akil ni? Akil boleh baca Akil? Okey, Akil boleh baca? Ataupun nak line tak okey ke? Nazran? Ke murid-murid perempuan? Hilang dah. Okey. Tak nampak atau Syikil atau Aisyah? Kenapa senyap semua ni? Tak apa, mungkin tak nampak. Okey, Indonesia nak baca. Okey, kita tanya Indonesia. Silakan. Silakan Indonesia. Boleh? Okey. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi. Boleh. jurhihi Qatan. khirqat Line terputus tu. summa yamsaha 'alaiha wa yaksila sa'ira Jasadi. Jasadi. Okey, terima kasih Indonesia. Okey, sebab Indonesia dia buat yang satu orang kata yang hebatlah ni. Kamu orang yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca hadis, tak boleh jawi, tapi Indonesia boleh baca ya. Mungkin line tak membantu. Kita bagi 2 markah dekat Indonesia. Saya nak plus 1 lagi, 3 markah dekat dia. Wah, banyaknya. Tahniah Indonesia. Sebab apa? Sebab dia volunteer dan dia tahniah Indonesia ya. Okey, 3 markah. Okey, kita dah tengok. Okey, maksudnya ya. Maksudnya tadi disebut inna makana yakfi ayatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi hirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi rawahu Abu Daud. Ya. Maksudnya sesungguhnya cukuplah baginya bertayamum ataupun membalut luka dengan perca kain. Zaman Nabi dulu perca kain lah ya. Dan kemudian dia menyapu air ke atasnya, balutan dan mandi keseluruhan badannya, iaitu mandi wajib. Tak perlu dia mandi wajib. Cukuplah dia menyapu balutan sahaja di tempat yang luka. Itu dalil dia. Itulah bukti daripada hadis Nabi SAW tentang maknanya kita boleh diberikan keringanan. Ya, jangan paksa diri. Kalau tak boleh, maknanya Islam itu agama yang mudah. Dia ada penyelesaiannya. Okey, sekarang kita tengok. Anggota wuduk ni ada dua keadaan Syafiqah. Kadang-kala tu bila kita luka, kita berbalut. Ya. Kadang-kala kita luka, kita tidak berbalut. Kan? So, kita nak tengok macam mana Ustaz. Soalannya Ustaz, Kaya ni dah luka tapi tak balut. Ustaz cerita sekarang ni tentang balut. Macam mana pula kalau tak balut? Okey, perlu kasih siram juga ni Ustaz. Pedih ni tangan ni. Pedihnya di sini, ya Allah. Kan? Contohnya lah kan. Okey, apa yang perlu dilakukan? Kita tengok dekat sini. Macam biasalah. Sekiranya contohnya tangannya ini luka dan tidak berbalut. Okey, maka dia berwuduklah seperti biasa dulu sampai masuk mukanya tidak luka. Mukanya tak ada masalah apa yang lukanya di tangan. Maka mukanya berwuduklah seperti biasa. Kemudian apabila sampai ke anggota wuduk yang luka itu, sampai ini maksudnya ialah sebahagian kecil saja anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Sikit saja tangan je. Okey, maka sampai dekat anggota wuduk yang luka, sapulah air di atas luka tersebut. Sapu saja. Jangan siram. Okey, contohnya kita ada spray dekat situ kan. Kita boleh spray kat tangan kita dan kita pun sapulah di atas tempat yang kita luka tersebut. Okey, jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air walaupun sikit, tapi kalau sapu air, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagaikan mati. Ya, bagaikan nak mati Ustaz ya. Okey, maka elakkan daripada menyapunya, maka tunaikanlah solat dan tidak perlu. Maksudnya settle masalah. Sampai dekat semua lain tu semua ambil wuduk macam biasa, dekat situ biarkan saja. Kemudian solat. Solat macam biasa. Perlu ganti tak agak-agaknya ni Syafiqah? Apa yang kata Ustaz kata tak perlu dikobok pun. Nampak sangat ya, faham ya. Okey, tak hijau pun memang faham. Maka kita tunaikan solat dan solat itu tidak perlu diqada.
tak perlu diqada. Maksudnya settle masalah kita. Okey, itu kalau luka yang kecil anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Okey, sekarang ini tak balut juga. Tetapi sebahagian besar anggota wuduk tak boleh sebesar, tak boleh terkena air. Contohnya tangan ada luka aksiden. Tangan luka, kaki luka, kepala luka. Jadi sebahagian besar anggota wuduk ya, tangan ni luka sampai dekat sini, kaki pun sampai dekat buku lali dan sebagainya, dan kaki juga tidak boleh dikenakan air. Maka apa perlu dilakukan? Pesakit perlu buat apa tu anak-anak? Nampak tak dekat skrin tu? Apa perlu dilakukan? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey. Okey, Ashikin. Apa perlu dilakukan? Bertayamum. Okey, bertayamum ya. Tayamum mungkin dah belajar dah di sekolah dan sebagainya. Okey, kita tak cerita dah tayamum, tapi nak ceritanya mesti bertayamum dan menunaikan solat. Okey, jadi solatnya juga tak perlu diqada. Ya, tayamum saja ya. Orang cakap tepuk kan. Tepuklah tayamum kan, tepuk begitu kan. Nanti kita akan cerita dalam bahagian yang lain lah untuk tentang tayamum itu. Maka sekiranya berlaku macam tu, maka dia tak perlulah qada balik. Settle. Islam ni mudah. Kan? Islam ni sangat-sangat mudah. Yang penting jangan tak solat je, Syafiqah. Itu yang nak besar. Lepas ni nak kena solat ni, Ustaz. Lepas ni kena solat. Kena jaga. Okey, sekarang ni seluruh anggota badan. Anggota wuduk ni, contohnya tidak boleh terkena tangan, muka, semua ni tak boleh kena air. Maksudnya macam melecur lah kebakaran. Kebakaran ya. Tak boleh terkena air dekat tangan semua ni. Kalau kena ni habislah. Maka dia bolehlah bertayamum saja. Tak perlulah Ustaz, saya nak dapat afdal Ustaz. Allah. Nak siram juga walaupun melecur tangan ni. Ustaz, biarlah saya mati syahid Ustaz. Bukan macam tu Islam sebenarnya. Islam ini memberikan kelonggaran atau kita panggil apa tadi? Rukhsah. Apa dia anak-anak, murid-murid sekalian? Boleh? Rukhsah bagus ya. Okey, so macam mana? Bila dia tapi ini ada tapinya Syafiqah. Ya. Jika dia tak boleh tayamum, maksud tayamum kan kita kena gunakan debu ya. Okey. Maka kita tak boleh tayamum jika pegawai perubatan mengesahkan pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Pegawai perubatan dah sahkan, tak boleh dah. Dia air tak boleh kena, debu tak boleh kena, maka solatlah seperti biasa dan tidak perlu diqada. Juga Masya-Allah. Okey, sikit lagi kita tengok. Okey, ini secara keseluruhannya lah. Kita buat perbandingan tadi, ya. Murid-murid boleh tengoklah di dekat sini perbandingan yang 3 benda tadi, okey, terkena sikit air, besar anggota wuduk yang tidak boleh terkena air dan juga seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena dengan air. Okey, sekarang kita tengok pula anggota yang macam Syafiqah tu. Angkat tangan ke Syafiqah. Anggota wuduk yang berbalut dan tidak boleh terkena air. Macam mana pula nak buat, ya? Nak buat macam mana? Maka berwuduklah seperti biasa. Berwuduk seperti biasa. Sampai dekat anggota wuduk yang berbalut tu Syafiqah, ambil air, ya, spray pun boleh, ambil air pun boleh, maka sapulah di tempat yang kena balutan tersebut. Jika balutan tidak boleh disapu dengan air, elakkan juga daripada menyapunya. Macam tu. Manis kan kalau contoh macam ni? Spray kat sini. Okey. Okey, sapu saja. Sapu saja. Sapu atas balutan. Ya, sapu. Keseluruhan lah macam tu. Okey. Agak sakit tak lagi Syafiqah? Boleh kan? Boleh sapu. Tapi jika tak boleh sapu juga Syafiqah, elakkan daripada menyapunya. Solatlah seperti biasa. Ikut settle kan? Okey, masalah. Okey, kita nak untuk memudahkan. Nak bagi nampak mudah lagi Isnur Risha, Ashikin, Nazran dan juga Akil serta murid-murid yang berada di luar sana, kita tengok gambar rajah ini. Okey, yang pertama kita tengok membasuh muka. Jika keadaan biasalah. Biasa muka ni, kita basuhlah muka macam biasa. Jika pesakit dibantu sekalipun, masa ambil wuduk tu, masa dibantu oleh orang lain, contohnya sakit terlentang, orang lain tolong basuhkan muka, tetap niat tu mesti orang yang sakit tu. Tak boleh orang lain tolong niatkan. Okey, seterusnya, okey, kita tengok bagaimana pula keadaan membasuh muka dalam keadaan berbalut macam tadilah, ya. Syafiqah berbalut dekat tangan, kalau berbalut dekat muka sama juga, sapu sahaja, ya. Di bahagian itu, bahagian hanya disapu dengan air. Ya. Kemudian, kita cepatkan sikitlah ya sebab nampak semua. Faham ke tidak faham ni? Angkat sikit kat hijau ke biru ke kuning ke ni? Tak ada biru kan? Semua hijau. Okey, semua ready. Okey, kita teruskan ya, kita teruskan. Okey, bila kita nampak semua dah ready, kita teruskan. Itu basuh muka. Begitu juga dengan membasuh tangan. Konsepnya sama. Macam Syafiqah sekarang ni tangan. Maka keadaan berbalut, bahagian yang tidak berbalut perlu basuh. Jangan hanya sapu dekat situ saja, yang lain tu kena basuh. Nak basuh macam mana Ustaz? Spray saja. Zaman sekarang zaman moden. Kita spray saja. Ya, spray. Sapu.
bukan. Ya. Kemudian bahagian yang berbalut hanya sapu dengan air. Begitu juga dengan kaki. Ya. Begitu juga dengan kaki. Keadaan berbalut, bahagian tidak berbalut perlu dibasuh. Bahagian yang berbalut hanya disapu dengan air sahaja. Okey, nampaknya semuanya sudah faham. Apabila kita faham, macam biasalah kita nak buat PBD sikit, kita nak nilai murid-murid sekalian. Uji minda. Kita ada soalan yang akan kita ajukan kepada anak murid sekalian. Yang pertama, apakah hukum menyapu balutan ketika wuduk atau mandi wajib ketika sakit? A, B. A, sunat. B, harus. C, wajib. Siapa nak jawab? Okey, wah. Laju semua Ustaz. nak jawab ni. Syafiqah nak pilih mana? Siapa? Saya pilih yang Akil lah Ustaz. Akil. Nampaknya Akil jadi pilihan. Okey, Akil, apa jawapan dia? Hukum menyapu balutan ketika wuduk atau mandi wajib ketika sakit. C, wajib. Wajib. Ya, betul. 2 markah lagi. 2 markah. Kita tengok yang lain pula. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Uji minda. Terangkan cara berwuduk bagi situasi berikut. Ini aras tinggi sikit. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Nazran. Nazran daripada tadi ni berusaha. Okey, teruskan Nazran. Silakan Nazran. Contohnya, dagu melecur dan dibalut. Macam mana kita nak ambil wuduk? Sapu air di tempat balutan luka di dagu. Maksudnya Tersebut. ya, betul. Betulkah ni? Kan kita beri jawapan. Okey, kita ada satu lagi. 2 situasi ya. Satu lagi siapa nak jawab? Nazran juga nak jawab. Dia nak berebut markah ni. Okey, silakan Nazran. Yang kedua apa dia? Nampaknya dia semangat. Bertayamum. Okey, kedua kaki dan muka serta kepala tidak boleh terkena air, maka dia bertayamum. Okey, mari kita tengok jawapannya. Adakah kena? Dagu melecur, sapu air di tempat balutan luka di dagu tersebut. Betul, 2 markah. Wah. 2 markah untuk Nazran. Dan kedua belah kakinya bertayamum juga 2 markah. Tahniah kepada Nazran. Okey, kita pergi soalan yang terakhir untuk keadaan sekali ini ya. Yang seterusnya kita tengok gambar ni. Gambar ini tunjuk orang yang sedang berbalut kepalanya. Menyapu air kepala. Bagaimanakah cara membasuh atau menyapu kepala ketika berwuduk berdasarkan gambar di sebelah? Siapa nak jawab? Okey, Asyikin. Okey, teruskan Asyikin. Apa jawapan dia, Asyikin? Menyapu air di balutan tersebut. Ya, menyapu air di balutan tersebut. Betul, Syikin. Tahniah. 2 markah lagi untuk Syikin. Okey, nampak kan? Okey, so boleh faham tentang tajuk menyapu balutan. Syafiqah boleh faham tak? Saya boleh faham Ustaz. Okey, kalau faham, saya cari kata hijau saya. Rupanya berlari kat situ. Okey, cuba angkat. Hijau. Okey, semua angkat hijau ni. Okey, kalau semua dah faham. Okey, tahniah kerana anda faham tajuk menyapu balutan di luka. Okay. Alhamdulillah. Sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kaedah menyapu balutan Ustaz. Ya, betul. Jadi, bolehlah kita nak ambil wuduk ketika kita nak solat lah. Walaupun dalam keadaan sakit pun boleh juga ambil wuduk. Okey, jadi tak ada masalah Syafiqah. Walaupun tangan kita luka, kaki kita luka, kepala kita luka, Islam itu ada penyelesaiannya. Okey. Jadi jom kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.